kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersiaran langsung di Zoom, Facebook dan YouTube untuk program Business Opportunity Success Seminar yang sememangnya diiktisas budaya kita setiap Rabu malam dengan secara istiqamah. Kita akan mengadakan program ini untuk memberi pendedahan kepada semua rakan niaga dan juga rakan niaga baru agar mendapat orang kata sedikit sebanyak cerita berhubung dengan bagaimana untuk menjalankan perniagaan di ikhtisas dan akhirnya untuk dapat mencapai kejayaan di ikhtisas lah. Jadi untuk malam ni Alhamdulillah kita jemput seorang lagi orang kata penceramah yang agak tersohor di ikhtisas, top 5 agency manager di ikhtisas pada tahun lepas, Encik Muhammad Hisham Dahlan. Jadi kita masih lagi menunggu beliau, Encik Muhammad Hisham Dahlan. Mungkin talian dia agak perlahan sedikit di Rawang tu. Jadi sebab beliau ni berada di Rawang, base di Rawang. Dan saya tunggu urus dia. Kalau sekiranya Encik Muhammad Hisham bin Dahlan telah pun bersedia, nanti kita akan bagi peluang kepada Encik Muhammad Hisham bin Dahlan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini berkongsi berhubung dengan Business Opportunity Success Seminar. Encik Hisham telah bersedia ke Encik Muhammad Hisham? InsyaAllah. Okey. Cuma ada masalah dengan kamera. Tak apa. Masalah kamera tu tak menjadi satu isu yang besar. Jadi tanpa kita membuang masa pada malam ini, saya jemput Encik Muhammad Hisham Dahlan untuk menyampaikan pembentangan beliau kepada semua rakan niaga baru dan lama, kepada anda semua. Silakan Encik Muhammad Hisham. Terima kasih Tuan Moderator kita, Cik Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada barisan pengurusan ikhtisas
juga kepada semua AD yang ada, BOD, ACP dan juga EP yang ada pada malam ini, insyaAllah. So giliran saya minggu ini untuk share dan membentangkan tentang peluang dan ruang di dalam perniagaan takaful kita ya, melalui platform Ikhtisas, insyaAllah. Boleh saya teruskan dengan slide next. Nah, silakan Cik Syam. Okey, baik. Sebelum saya teruskan pembentangan ataupun sharing saya pada malam ni, sedikit sebanyak boleh saya ceritakan berkenaan dengan diri saya, latar belakang saya. Okey, nama saya Muhammad Hisham Dahlan. Position saya di Ikhtisas sebagai agency director. Background saya agak apa ni, kalau nak bagi tahu lain daripada apa yang saya ceburi bidang sekarang lah. Saya berlatar belakangkan dalam bidang otomotif ataupun kejuruan otomotif 17 tahun ya dalam bidang tersebut. Kalau ikut orang pihak cakap dah kira macam saya matilah. Tapi ialah kita merancang, Tuhan yang menentukan. Jadi pada tahun 2008 saya resign dan menyertai bidang takaful ni ya. So itu sedikitlah berkenaan dengan latar belakang diri saya. Bermakna saya bukanlah dalam bidang kewangan, bidang yang totally different daripada apa yang saya ceburi sekarang. Dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan diri dan seperti seadanya lah sekarang ni. Jadi saya nak bercerita tentang Ikhtisas ya, tentang Ikhtisas yang mana Ikhtisas kalau nak ikutkan adalah sebuah agensi, sebuah company yang baru ya, dalam yang baru, penubuhannya sekitar setahun lebih. Kita macam setahun jagung lah. Setahun jagung dalam industri, tapi watak-watak di belakang Ikhtisas ni adalah orang-orang yang hebat, orang yang lama ya. Jadi Ikhtisas Tijarah Sinergi Associate, dan apa sistem yang kami amalkan juga kami akan namakan sebagai BOS lah. Maknanya dalam Ikhtisas ni tidak ada bos ya, semua bos lah senang cerita ya. Tidak ada nombor semua 1, 2, bos 3, kan Cik Syam semua ya, adalah semua bos. Termasuk jadi, CEO dan semua managing director adalah bos. Betul. Yes, betul. Jadi kita tak terasa diri kita ni terasing. Sebab apa? Sebab ukhuwah yang ada. Sebab kita dikelilingi oleh orang-orang yang sanggup membantu kita, yang sanggup meluangkan masa, memberi segala tunjuk ajar dan sihat sebagainya lah. Jadi alhamdulillah saya rasa betul lah kita duduk dalam ukhuwah, kita duduk di dalam suatu komuniti yang kita rasa saling bantu-membantu ni, insyaAllah. Terus next slide seterusnya. Okey, di sini serba sedikitlah tentang apa kejayaan yang telah kita raih sebelum ni ya. Kami di Ikhtisas walaupun setahun jagung, tapi alhamdulillah kalau kita tengok dari segi pencapaian ya, tahun lepas, tahun pertama kita dalam Ikhtisas ni, kami telah mencapai jumlah jualan yang agak memberansangkan dan melebihi 2 juta, 2.8 juta, dan dimasuk ataupun dikategorikan sebagai $2 million agency. Ini adalah satu pencapaian yang agak membanggakan, dan kita ada kategori ya untuk top MD kita di sini. Yang pertamanya Darul Sufi Associate, kemudian Al-Waqi'ah dan juga Zinda Agency. So top MD kita, juga kita ada top agency director dan juga personal producer kita di sini. Jadi mana kata di sini kita raikan walaupun baru setahun jagung, tapi disebabkan seperti mana saya sebutkan tadi, kita di belakangnya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman ya. Jadi kita dah tahulah orang cakap ya, segala apa yang ada dalam industri itu orang cakap dah masak lah. Kita dah tahulah cara-cara kita nak handle dan sebagainya. So tahniah kepada Ikhtisas atas pencapaian yang sangat memberansangkan ini ya, walaupun pada tahun pertama. Next slide.
Sebelum tu ya, Encik Mat Shan juga adalah top 3 untuk personal production kita pada tahun sebelum ni 2019-2020 kan? Encik Syam Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. tahniah, tahniah. Tahniah Ya, kita ya, ucapkan. betul, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya. Slide seterusnya. Baik, okey. Ini adalah pencapaian terkini ya, rakan niaga Ikhtisas ya. Walaupun baru masuk bulan ketiga, kita bermula sama seperti mana kita punya induk daripada bulan April tahun kewangan kita bermula, dan kita ada pemenang ataupun kita ada pencapaian yang sangat kita banggakan di sana. Baik, ini adalah sedikit pencapaian saya dalam industri. Saya tak sempat nak letak gambar dan sebagainya, cuma apa yang saya boleh ceritakan di sini, bermulanya kerjaya saya sebagai seorang peneliti takaful ni pada tahun 2008 dan 2012 saya dipromot sebagai takaful advisor ataupun sebelum tu disebut sebagai FA, financial advisor. Seterusnya alhamdulillah setiap tahun walaupun pada tahun-tahun permulaan tu tak buat secara serius, tapi ada sahaja award yang kita dapat, kita diraikan. Maknanya setiap pencapaian yang kita dapat sama ada secara quarterly, half yearly, yearly, alhamdulillah setakat ini setiap tahun tak pernah tak dapat sentiasa ada ya. Dan sebagai reward kita sebagai peneliti takaful ni dihadiahkan ataupun kita direwardkan dengan convention ke serata negara, dan antara yang saya boleh sharekan dari sini termasuklah ke China, Korea, ke Indonesia, Umrah, Morocco, Turki, Jepun, Vietnam, Austria, Czech Republic, Itali sepatutnya tahun ni tapi sebab PKP terjadi ditunda. Okey, itu sedikit sebanyaklah tentang reward yang kita dapat sebagai peneliti takaful ni. Jadi benda ni semua free, seronok mana kata orang appreciate kita punya pencapaian tu dengan bermacam-macam reward diberi. Alhamdulillah. Ya, betul. Tahniah pada Cik Isyam Hanya satu agaknya sebelah Amerika saja yang tak pergi lagi kan? Bahagian lain semua dah pergi dah. Saya rasa mungkin Ikhtisas akan sediakanlah insentif reward ke sana pula nanti. InsyaAllah nanti kita cuba ke Hawaii kan satu hari nanti. Ya, betul. Cuba tempat baru kan? Boleh. Okay. So itulah saya nak bagi tahu, sebenarnya kita sebagai peneliti takaful ni boleh saja ya. Kalau kita perform, insya-Allah macam-macam insentif kita akan dapat. Baik, di sini slide ini pula kita bercerita tentang pencapaian industri bagi Ikhlas ataupun Ikhtisas ni sendiri ya. Dalam orang cakap umur yang setahun jagung ni ya. So yang pertamanya seharusnya kita sebagai wakil takaful yang berkhidmat di atas platform di bawah platform Ikhtisas ni berbangga sebab we are the first ALC, maksudnya kita adalah ALC yang pertama di Malaysia dianugerahkan mandat dan hak eksklusif untuk kita melatih usahawan takaful di Malaysia melalui perjanjian corporate agency leader antara Takaful Ikhlas Family Berhad dan juga Ikhtisas, di mana kita mengawal sedia sepenuhnya upah komisen dan juga insentif kepada usahawan takaful menggunakan sistem dan struktur dalaman Ikhtisas. Nak bagi tahu bahawa kita adalah trendsetter dalam industri sebab kita adalah Bumi Putera, syarikat Bumi Putera yang pertama. So saya rasa ini adalah salah satu benda yang menyebabkan, tak tahu, saya sendiri rasa berbangga lah, walaupun nak ambil cerita di luar sana macam-macam company yang menawarkan macam-macam tawaran kan, tapi ini adalah salah satu perkara yang saya rasa something that really bagi kita inspiring lah kenapa kita perlu berada di dalam Ikhtisas. Okay, next. Seterusnya. Baik. Aspirasi kami kami di Ikhtisas kami sebenarnya benar-benar nak membantu anda untuk memiliki model perniagaan yang efisien dan efektif
untuk menjadi usahawan takaful yang lestari dan meninggalkan legacy. So di sini ya, bagi yang mana tak tahu ya, sebenarnya dalam konteks kita menjadi usahawan ikhtisas ni, kita menjalankan usaha untuk menjadi wakil takaful ni, apa sahaja usaha yang kita buat ni kita boleh wariskan kepada waris kita lah. Dalam konteks ni dia bukan macam seolah-olah macam kita bina perniagaan, buka kedai runcit, buka supermarket dan sebagainya. So dalam konteks kita untuk menjadi usahawan takaful ni sama juga ya, konsep yang sama. Kita boleh tinggalkan legacy kita yang mana tidaklah kita rasa macam setelah berpenat bersusah payah last-last bila kita dah tiada dan benda tu terkubur. Tapi dalam konteks kita menjadi usahawan takaful ni, insya-Allah apa yang kita usahakan, apa yang kita bina selama ni, kita boleh wariskan kepada waris kita. So ini adalah antara keunikan dan kecantikan bidang takaful yang kita sertai ya, insya-Allah. Terus baik. Saya percaya kepada bakal-bakal RN kita di luar sana, setiap kita sebagai manusia ni kita ada impian ya, kita ada impian untuk sesuatu. So mana kata kalau misal kata kita ada impian, makanya kita ada satu desire, keinginan untuk menjayakan impian kita. So impian tu ada bermacam-macam, betul eh? So next slide. Terus baik, setiap daripada kita ni berimpian untuk menjadi ataupun nakkan sebuah keluarga yang bahagia. Kalau boleh, kalau ada wang lebih, kita nak melancong sama ada dalam ataupun luar negara. Setidak-tidaknya kita sebagai orang Islam ni tentulah ada niat nak menunaikan haji ataupun umrah. Jadi ini semua adalah impian. Impian ni kita tak ada masalah. Kita boleh berimpian apa saja sebab siapa yang pun tak boleh nak menghalang. Kalau itu yang kita inginkan, yes, itu yang patut kita buat. Cara macam mana untuk mencapai benda itu, itu kita akan tunjukkan bagaimana. Sebab kita nak bagi tahu bahawa platform takaful melalui ikhtisas ni adalah satu platform yang boleh kita gunakan untuk kita teruskan berimpian ataupun untuk kita mencapai impian kita tu. So insyaAllah kita tunjukkan macam mana cara dalam konteks kita menjadi usahawan takaful untuk kita achieve, untuk kita capai impian kita. Terus, next slide please. Baik. Jika kita ada sebuah perniagaan, kita juga hendakkan perniagaan yang berjaya, betul ya? So kita pastikan apa yang kita nak tu boleh dibuat, boleh dicapai. So di sini kami di ikhtisas ya, kalau misal kata kita boleh ataupun kita dah buktikan bahawa dalam masa yang singkat kita boleh menjayakan impian seorang ya, kita boleh menjayakan impian rakan niaga kita. So saya yakin, kita juga yakin bahawa kita mampu untuk merubah nasib ataupun boleh menjayakan impian anda juga ya. Mana kata kalau misal kata anda mempunyai impian yang anda rasakan dalam keadaan sekarang ni agak sukar untuk dicapai, insya-Allah kami di ikhtisas akan membantu, kami akan menjayakan anda melalui konteks dalam melalui apa yang kami ada di ikhtisas ni. So percayalah ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara dia. Terus Encik Syah. Teruskan Sam. Okey, baik. Berkenaan industri takaful di Malaysia sini ya, kalau kita tengok slide yang ada ni, sebenarnya kerajaan ya telah nampak bahawa industri takaful ini adalah suatu industri yang sangat berpotensi. Jadi diberi perhatian khusus sebab termasuk di dalam apa yang kita namakan sebagai National Key Economic Areas, makna kata antara industri yang punya potensi yang sangat besar untuk berkembang ya. Jadi bermakna kita dalam industri yang betul, kita dalam industri yang mana dia sedang boom. Jadi rugi kalau kita tak participate, kalau kita tak mengambil bahagian. Sebabnya kerajaan sendiri dah nampak benda ni adalah suatu benda yang paling pesat berkembang. Jadi kita dalam industri yang betul, jadi
kita teruskan saja ya, insya-Allah. Kita akan nampak macam mana. Okey, di sini ya, dari segi sumbangan untuk industri, antara industri utama yang ada di Malaysia ni ya. So di sini kalau ikutkan, kita di bawah financial service ni ya, yang nombor 3, yang mana memberi revenue ataupun pulangan sehingga 121 bilion ya keseluruhan, dan industri takaful ni menyumbang pada tahun 2018 sebanyak 13.1 bilion. Jadi bayangkan ya, begitu besar sumbangan ataupun collection yang dibuat dalam industri takaful ni sendiri. Dan jika kita tengok kepada perkembangan industri ini sendiri daripada 2014 kepada 2018, agak drastik kenaikan yang kita nampak tu. Growth dia punya, semua faham berkenaan dengan macam mana dia berkembang, industri ini berkembang daripada 1%, 1.8 tak sampai sehinggalah tahun 2018 pada 13.1. Mana kata 13.1 bilion ya kenaikan di sana, dan peratus yang naik tu agak drastik. Jadi kita nampak sebenarnya kita dalam industri yang betul ya. Jadi rebutlah peluang tuan-tuan ya. Berapa yang Cik Syam nak tu? Daripada berapa bilion tu? Berapa target? Daripada berapa bilion ya? Target 1% pun jadilah. 1% pun jadi. Maksudnya itu 1 juta tu Cik Syam. 1% kalau ikut kiraan saya 1% tu kurang lebih dalam 18 juta kot. 18 juta possible. 18 juta dalam tempoh mungkin 10 tahun, 9 tahun is possible. Ya. Yeah. InsyaAllah. Possible lah. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada trend dia tu sendiri kenaikan dia tu sendiri, kita nampak year by year basis kenaikan tu agak ketara. Jadi anything can happen lah. Maksud kata kalau player daripada luar dah nampak, kalau kita tak nampak rugilah. Betul ya? Betul. Sebab satu hal, saya pun ada juga banyak sentimental punya value dekat sini ya, sebab kita rasa rugi bila kita tak rebut peluang ni. Player daripada luar yang datang tu, makanya duit kita akan meluncur laju keluar kan. Jadi pertahankanlah ya. Okey, di sini berkenaan dengan bilangan wakil takaful yang ada di Malaysia ni. Jadi daripada tahun ke tahun ya, kalau kita tengok 2011 ejen takaful keluarga ada 66,338 versus 2 tahun lepas 2018. Nampaknya menguncup ya, menguncup. Bukannya berkembang tapi menguncup. Jadi atas banyak sebab kenapa benda ni terjadi, tapi kalau nak ikutkan dari segi sumbangan, dari segi kenaikan, dari segi growth meningkat. Cuma bilangan ejen semakin berkurang. Jadi kita tengok ya apa ni kesan dan akibat daripada data ni. Terus Syah. Baik. Okey, kalau diikutkan daripada nisbah populasi dan jumlah perunding takaful yang diperlukan ataupun wakil takaful yang diperlukan ya, sebenarnya pada tahun ini di Malaysia kita perlukan sekurang-kurangnya 158,000 wakil takaful. Wah, just imagine ya, kita sebenarnya masih kekurangan ramai sangat wakil takaful. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa sebenarnya masih banyak ruang, masih banyak peluang untuk industri ini berkembang. Kita sebagai antara orang yang dah terlibat dalam industri ini, kita juga berpeluang untuk meramaikan lagi tim kita atau meramaikan lagi rakan niaga kita. Sebabnya kalau itulah dijadikan sebagai sandaran, itulah nisbah yang diperlukan, makanya terlalu banyak ataupun terlalu luas gap yang ada. Ya. Rebutlah ya. Okey, next. Baik, ini peluang yang boleh membuka mata semua daripada kita ya, untuk kita tengok ya. Di sini fakta penembusan pada tahun 2016. Kalau kita tengok di sini ya, pemilikan sijil takaful keluarga not even 15%, makna kata tak sampai 15% yang ada ya. Jadi nampak dah huge gap kat sana. Makna kata kalau 32.6 juta kurang lebih penduduk yang ada, katakanlah 33 juta yang ada ni, so
dengan kadar pertumbuhan penduduk sekitar 0.6% tahun, kita nampak ruang tu masih terlalu besar. Jadi mana kata masih ramai yang tak ada ya. Jadi saya sekadar untuk saya share di sini, contoh saya pernah bagi satu talk dalam kelas tu, saya bagi tahu, dan kalau kita nak tahu sama ada sikit sebanyak fakta ni betul ataupun tidak, kita pergilah kat mana-mana tempat di mana ramai orang berkumpul, just sekadar bertanya ada tidak ada ya. Jadi boleh kata majoritinya tak ada. Jadi tak payah cakap orang lain. Dalam family kita sendiri pun kita tahu ya. Dalam family kita sendiri, kita bila bertanya majoritinya tak ada. Ya, lebih ramai yang tak ada daripada yang ada. So it shows what? It shows that sebenarnya masih banyak ruang, masih banyak peluang kepada kita yang terlibat dalam industri ini. So jangan risau ya, berkenaan dengan potensi market is very very huge. Sangat besar ya. Jadi betul. terpulang kepada kita nak tengok dari sudut mana. Tapi nak bagi tahu bahawa orang terdekat dengan kita pun kadang-kadang tak ada benda ni. Betul. Betul Cik Syam. Jadi itu nak bagi tahu sebenarnya rugi sangat. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, kita bukan menjual barang ya, kita nak tolong, kita nak bantu. Niat kita tu nak make sure that diorang tu ada protection. Sebab kalau kita dah sakit, kalau kita dah sakit, kalau kita dah tidak lagi berupaya untuk bekerja, tidak ada orang yang nak bagi duit, atau adik-beradik sendiri pun. Jadi dalam kes ni percayalah, kita dalam bidang yang betul, kita dalam industri yang betul, kita dalam satu perniagaan yang mana prospeknya sangat-sangatlah luas ya. Jadi di sini saja kita dah tunjukkan bahawa tidak ada masalah, sebenarnya market kita adalah di keliling kita ni sendiri. Baik, terus. Baik, di sini ya, kita bercakap tentang peluang dalam kita di sekeliling kita, dalam kita berkomuniti di kawasan kita. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak membantu ya, masyarakat kita. Sebab kenapa? Sebab di keliling kita, sama ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan kita, semua orang ada masalah, ada isu ya, isu berkenaan dengan aliran tunai, berkenaan dengan kematian ketua keluarga, kesihatan, perubatan, pendidikan, persaraan. Ini adalah isu-isu yang biasa, yang terlalu common ya, terlalu common. Isu yang di mana kita boleh kata hari-hari kita baca, hari-hari kita dengar, hari-hari kita nampak ya. Jadi ini adalah satu isu dan satu masalah yang ada dalam komuniti, ada dalam masyarakat kita. Di mana kita datang sebagai orang yang memberi solution ya, orang yang memberi jalan penyelesaian. Sebab apa? Ada isu yang orang tak nampak, ada isu yang masyarakat tak nampak. Ya. Jadi dalam kes macam ni, insya-Allah kita datang sebagai solution provider, dan apa yang kita tawarkan adalah kita bercakap pasal konsep menang-menang, win-win situation. Menawarkan sesuatu solution, kita menawarkan yang mana dia tidak akan ada kerugian di pihak dia ataupun tidak mendatangkan hanya keuntungan di pihak kita. So solution yang kita bagi tu insya-Allah akan mendatangkan manfaat kepada kedua-dua pihak. Apalagi kepada masyarakat yang tidak sedar bahawa kita ni sentiasa sebenarnya, risiko tu sentiasa ada. Hatta every second dalam kehidupan kita kan. Jadi ini adalah satu ruang dan peluang lah untuk kita sedarkan ataupun kita educate. Baik. Di Malaysia ya, satu statistik ya, satu statistik telah jalan. Ada 10 perusahaan dengan gaji yang tertinggi di Malaysia. Dan walah, kalau nak ambil kira ya, untuk bidang pengurusan risiko, mana kita ni dalam bidang pengurusan risiko ya, so kita jatuhnya di nombor 6 ya, jatuh di nombor 6. Makna kata average ya, purata gaji bulanan bagi kita yang di dalam bidang pengurusan risiko ni adalah 40,111. Masya-Allah tuan-tuan. Bayangkan ya, 40,111 tu bukan satu benda, satu jumlah yang sedikit. So disenaraikan, dan ini adalah survey yang dibuat. Survey yang dibuat nak menunjukkan dalam 10 bidang pekerjaan di Malaysia ni, kita duduk di mana? Kita duduk di nombor 6. Jadi 40,000 ni kalau nak kita letakkan dalam sektor yang biasa ya, masa saya bekerja dulu, kalau 40,000 ni level dia kurang-kurangnya senior GM. Tengok pada industri lah, dalam otomotif itu
kurang-kurang 40,000 ni senior GM ke atas lah baru dapat gaji yang macam ni. Pun bergantung kepada besar kecilnya saiz tu. Jadi kita sebenarnya banyak ruang, banyak peluang untuk dapatkan. Boleh jadi pendapatan kita ni lebih jauh. Saya tengok saya dengar, saya pun terkejut sebab ada antara insan yang punya income yang mencecah 7 angka sebulan. Terkejut tak tuan-tuan? Saya mula-mula macam tak percaya, tapi saya tengok benda tu di mana kita dalam konteks kita, dalam bidang pekerjaan kita ni sebenarnya ruang untuk kita mendapatkan gaji ataupun pendapatan yang tinggi adalah sangat-sangat berpotensi, sangat cerah, insya-Allah. Terus kita selalu bercakap pasal sky is the limit tapi dalam konteks ni sebenarnya sky itu bukan limit. Sky is not the limit lah. We are. Kalau tidak ada usaha, cakap macam mana pun tak jalan, betul. Saya selalu percaya daripada dulu lagi ada satu pepatah Jawa ni katakan bahawa where there is a will there is a way. Saya cukup percaya dan saya pegang benda tu sampai sekarang ni sebab sebenarnya kalau kita nak percaya ni sebenarnya tak ada alasan pun. Sebenarnya terpulang pada kita. So kalau kita rasa kita nak, kita akan cari. Kita nak, kita akan buat apa saja. Maksudnya kita akan cari inisiatif nak menjayakan cita-cita tu. Tapi kalau kita tak nak, lantaklah kita nak bagi apa ruang ke peluang ke, dia tak nampak, dia tak nak buat, dia tak buat juga. Jadi percayalah tuan InsyaAllah pendapatan adalah infinity, tiada batasan dengan syarat kita bekerja keras, kita bekerja smart dan kita punya infra dan fasiliti yang cukup disediakan oleh sesuatu entiti ataupun organisasi itu sendiri. InsyaAllah. Terus. Baik. Berkenaan dengan profil individu yang menyertai ikhtisas sekarang ni sekarang ni kalau saya diberitahu bahawa kami di ikhtisas ada lebih daripada 1,000 rakan niaga yang dah join ikhtisas. Alhamdulillah. Hari ni dah 1,200 Cik Syam. Dah 1,200. Alhamdulillah. So kita dalam satu family yang sangat besar Jadi kita ada di satu Malaysia berselerak, merata negeri kita ada. Dan jangan terkejut sebab apa, ada antara wakil takaful yang menyertai ikhtisas ni adalah doktor, jurutera, lawyer. Macam Cik Syam jurutera kan. Itulah dia kan. Jadi mana kata berbagai latar belakang So benda-benda macam ni sebenarnya it depends, sebab dia pada saya lah industri ni suatu industri yang sangat fair. Maknanya kata dia go by merit. Kalau misal kata you buat, you dapat. Tak kisah you daripada latar belakang mana. So kita ni diberi peluang. Kita diberi peluang, kalau kita nak lebih, kita buat lebih. Jadi tak kira lah sama ada kita ni punya latar belakang sebagai doktor ke, kita sebagai engineer ke, sebagai pekerja industri, atau sebagai siapa-siapa sajalah, as long as kita ada minimum requirement, masa tu effort yang akan menentukan pergi jauh ke tak pergi jauh. Jadi pada saya fair lah, bidang ni sangat memberi adil kepada semua. Kalau kita kerja keras, insya-Allah kita boleh mencapai apa yang kita nak. Jadi jangan risau tuan-tuan tak kisah tuan-tuan atas apa latar belakang sekalipun, boleh saja menyertai kita di sini insya-Allah. Okey. Ini adalah peluang keemasan untuk kita buat selama-lamanya kerana kerjaya tanpa ada limitation dalam kita punya income, pendapatan. Tidak ada limit sebab mana kata di sini ikhtisas bekerjasama dengan collaborate lah dengan takaful kelas dan kita mewujudkan satu model bisnes yang kita namakan sebagai BOS, Business Owner Synergy System. So apa BOS ni sebenarnya? Okey, saya akan jelaskan selepas ni insya-Allah. Terus. Baik, sistem keusahawan takaful ni telah dibuktikan secara saintifik. Jika kita menyertai ikhtisas kita dah tak perlu lagi lah kita nak bangunkan produk berjenama sendiri, sebab nak kita bangunkan, nak develop satu-satu produk tu
perlukan satu belanja yang besar, bukan sekadar belanja ya. Kita perlukan masa yang banyak. Kita tak perlu pun nak simpan inventory, tak perlu nak simpan stok lah dalam kes ni. Stok sebab apa? Sebab kita bukan ada barang ya, kita bukan ada produk yang kita nak simpan, sama ada di rumah, di pejabat ataupun di gudang. Dan sebenarnya kalau anda tahu ya, dalam konteks kita buat bisnes takaful ni, sebenarnya kita tak keluarkan modal yang besar pun. Tidak perlu belanja iklan yang besar. Sebab apa? Sebab semuanya dah telah tersedia. Jadi dah terbukti secara saintifik. So saya akan huraikan secara lebih lanjut selepas ni. Terus. Baik, this is apa yang kita namakan sebagai model business. Business model di bawah ikhtisas. Sistem keusahawanan bersepadu, integrated ya, bersepadu. So inilah bendanya apa yang kita namakan sebagai business owner synergy system. BOS. Baik, di sini apa yang kita ada? Kita ada satu centralization of database ya. ICT kita dicentralizekan kepada satu, di mana daripada sana kita wujudkan kita punya ikhtisas website ya. Kita ada website kita sendiri. Kita ada admin web portal yang mana kita sediakan juga untuk setiap ejen dia orang ada dia punya own personal website dan boleh diakses melalui handphone ya, agent mobile apps, agent web portal. Semua ini adalah untuk memudahkan setiap rakan kita nak menjayakan setiap rakan niaga kita. Jadi kita sediakan segala bentuk tools yang bersesuai selaras dengan teknologi masa kini yang dah semakin advance ya. Jadi induknya of course kita dapat data tu daripada kita punya principal takaful ikhlas kita ni. Jadi penyediaan maklumat dan sebagainya disalurkan melalui apps, portal dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu bentuk tools yang sangat membantu ya setiap rakan niaga kita untuk memudahkan perniagaan masing-masing. Okey, dan di sini dengan penyediaan sistem yang bagus, di mana sistem ni semua kita legalizekan melalui apa? Konsep perundangan kita yang ada, rekrutmen, jualan, latihan, communication dan juga keuangan. So sistem yang G2 ini disalurkan untuk kita dapatkan apa yang kita idamkan. So dalam kes ni kita dah setkan kita setkan satu so-called macam kita punya sistem ataupun motor yang kita selalu kita terapkan kepada kita punya rakan niaga lah, iaitu sistem MARI kita ya. MARI ni kita namakan untuk sempena akronim untuk kita dapatkan sebulan 4 kes dan setiap bulan kita cuba dapatkan satu rekrutmen. Jadi ini adalah sistem kepimpinan minda keusahawanan. Jadi di sini dua bentuk tools ataupun alat yang kita guna pakai ya untuk memudahkan, kita namakan sebagai my team ataupun team tu bermaksud together everybody achieve more maknanya kalau kita kerja secara ukhuwah, secara teamwork, insya-Allah kita akan dapat ataupun kita boleh buat sesuatu tu jauh lebih mudah daripada kita bekerja secara seorangan lah. Dan satu lagi my seed. Seed ni simple, easy, effective dan juga duplicable. So dalam kes ni sebenarnya kita nak bagi tahu sistem yang kita wujudkan ni sebenarnya adalah suatu sistem yang mudah untuk diikuti oleh semua rakan niaga kita. Simple tapi sangat efektif, sangat mudah dan juga kita boleh duplicate kepada kita punya rakan niaga kita atau kadang-kadang kita sebut sebagai downline kita. Jadi boleh diduplicatkan supaya mereka akan ikut apa yang kita buat. Dengan cara macam ni kita boleh kembangkan kita punya tim dengan kadar yang lebih cepat, insyaAllah dengan sistem yang kita wujud ataupun yang disediakan oleh pihak ikhtisas. Next. Ini antara model yang unik hanya di ikhtisas ya. So di ikhtisas kita menggunakan sistem hybrid 3T ya, 3T ya. Jadi kalau to those yang ada exposure tentang sistem 3-tier, jadi mungkin dia orang tertanya-tanya apa kelebihan ataupun apa perbezaan antara sistem 3T dengan sistem ikhtisas hybrid.
Alright. So dalam konteks ini saya nak bagi tahu bila kita bercakap tentang hybrid system, kalau saya dulu dalam bidang otomotif, bila cakap pasal hybrid, kita tahu dia ada dua motor, dua enjin, ya. Jadi dalam kes ni dia ada electric motor, dia ada conventional ataupun normal punya combustion engine punya engine lah. So sama jugalah dalam apa yang ada di IKTISAS ni. Kami sebenarnya mengimprovekan lagi, ya. Maksudnya sistem sedia ada tu ditambah baik. So di sini apa beza dia sebagai contoh di sini, ya. Kita ada apa yang kita namakan sebagai sistem komisen biasa seperti air yang ada di kita, dan dalam masa yang sama kita juga ada recruitment incentive di sini. Contoh, kalau untuk recruitment incentive di sini, ya, kalau seseorang daripada rakan niaga kita bermula sebagai EP, ya, executive partner, naik kepada SEP, so daripada SEP kepada AD, kepada MD, ya, hierarki pangkat yang ada, mereka dah mula menikmati apa yang kita namakan sebagai recruitment incentive. Dan yang paling menariknya, dia tidak akan putus sampai bila-bila, tuan-tuan, ya. Tidak akan putus sampai bila-bila. Jadi this is something that pada saya sangat-sangat interesting lah, sangat menarik untuk dia explore kepada mereka yang sebelum ni tak tahu bahawa rupanya ada sistem yang macam ni. Selain daripada itu, kami juga mengekalkan sistem sedia ada seperti mana di Tritiya sana, yang mana kita masih ada juga kita dapat komisen seperti daripada pangkat-pangkatnya, kalau dalam ini MD, AD dan juga SCP. Jadi untuk yang buat personal sales pun ada pendapatan seperti mana biasa, tapi kalau misalnya kata dia nak cepat, di sini kami memang mengamalkan satu sistem yang memudahkan setiap orang untuk naik pangkat dengan cepat dan mudah. Jadi dia akan cepat menikmati recruitment incentive ni, dan recruitment incentive ni tidak putus sampai bila-bila, insyaAllah, ya, selagi dia masih aktif dalam bidang ni lah. Jadi this is something that pada saya sangat unik, sangat menarik, untuk kita tengok dan kita explore, insyaAllah. Terus baik, kita nak bagi tahulah apa rahsia ataupun tips, ya, yang mendorong kejayaan tim anda ataupun tim kita dalam IKTISAS ni. Yang pertamanya, kita nak bercakap pasal kita punya branding di sini, ya, jenama IKTISAS ni. Yang pertama, ya, we are the first peneraju pembangunan usahawan takaful bumi putra pertama di Malaysia. Ini kita boleh banggakan. Ini adalah kita punya strength, yang mana sebab kalau kita dah jadi yang pertama, takkan ada orang lain boleh jadi yang pertama, ya. So we are the first, yang kita pertama. Keduanya, kita bercakap pasal sistem remunerasi yang mantap, adil dan sama serta berterusan, makna tanpa putus. Salah satu tadi yang kita cakap pasal recruitment incentive, itu salah satu contoh, ya, remuneration system. Kemudian sistem remuneration bukan material yang tidak ditawarkan oleh mana-mana syarikat. Sistem remunerasi berdasarkan merit, sistem latihan yang berterusan dan sistematik, coaching dan mentoring seumur hidup, bimbingan seumur hidup, body system, sistem rekrutmen berterusan, laluan kerjaya mudah dan pantas. Ini adalah 9 rahsia ataupun tips kenapa kita boleh berjaya, tim kita boleh berjaya di IKTISAS, dan saya akan huraikan satu persatu, ya. Terus baik, yang pertama, ya, kita cakap pasal peneraju pembangunan usahawan takaful holistik dan jati diri yang unggul. Pertamanya, konsep rakan niaga kita, ya. Anda memiliki lesen perniagaan takaful melalui kolaborasi dengan IKTISAS. So dalam konteks ni, kita berkolaborasi, maknanya setiap daripada kita ni, kita sangat-sangat digalakkan, ataupun sampai satu tahap, contoh macam SCP, kita wajibkan dia orang untuk mendaftarkan satu company, sebab kita nak membentuk usahawan, kita nak membentuk rakan niaga kita untuk menjadi usahawan genuine punya entrepreneur. Jadi dia menjadi rakan niaga kita dan dia mengamalkan ataupun berpandu kepada sistem BOS yang ada, Business Ownership System ni. Jadi sistem ni sendiri dah diiktiraf ataupun konsep ni dah diiktiraf dengan takaful ikhlas melalui perjanjian seumur hidup, untuk kita namakan sebagai corporate or agency leader. Dan peluang kepada semua rakan niaga kita untuk memiliki saham IKTISAS in future, ya. So termaktub dalam kontrak manager letter. Once dia dah sampai ke tahap
managing director, dia diberi pilihan, dia diberi peluang untuk dia mendapatkan share dalam syarikat Ikhtisas ni sendiri. So ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak ada dalam konteks kalau kita di luar sana, sebab ini adalah satu clause yang sangat menarik, satu clause yang memberi harapan kepada setiap daripada kita, memberi peluang kepada setiap daripada kita. Kalau misal kata kita nak jadi sebagai salah seorang shareholder dalam Ikhtisas, ini adalah satu platform yang sangat-sangat baik. Terus, baik. Again kita bercakap pasal sebagai peneraju pembangunan ini. Jadi kita sediakan seperti mana yang saya mention tadi berkenaan dengan website. So kita ada website website ni sangat-sangat berinformatif. So mana kata apa sahaja info berkenaan dengan aktiviti, berkenaan dengan ruang, peluang, apa saja ada dalam website Ikhtisas ni. So sangat membantu bagi setiap RN baru ni untuk dia orang explore dan dia dapatkan semua jenis ilmu yang perlu untuk dia bergerak, untuk dia menjayakan diri dia dengan bantuan website yang ada ni. So segala-galanya ada di sana. Jadi setiap RN kita memang kita tunjuk, kita bagi tahu, dan dia kena explore, dia kena tengok. Sebab terlalu banyak info ada di dalam web kita ni. Terus. Tisha, terus. Okey. So, agent portal ini juga adalah satu kaedah ataupun satu app yang sangat membantu. Apa yang ada dalam agent portal tu untuk case yang kita submit, kemudian action letter monitoring, enforce submission, payment monitoring. Ini adalah antara info-info yang ada di dalam agent portal kita. So, mana kata kita di hujung jari saja semua information, semua maklumat yang kita perlukan ada di dalam portal ni. So sangat-sangat memudahkan kita untuk nak buat kerja. Jadi tak perlulah kita nak nak bergantung kepada third party untuk mendapatkan benda-benda macam ni. Sebab kita sendiri kan kita ada akses untuk kita dapatkan apa saja maklumat yang kita perlukan di hujung jari. Sangat cepat dan sangat efektif InsyaAllah. Terus. Teruskan Izam. Okey. Seterusnya berkenaan dengan website rakan niaga kita. Ini salah satu contoh kita boleh tengok dekat sini. Dan ini juga untuk kita daftarkan rakan niaga baru kita. Jadi kita boleh tanpa menggunakan paperless. Segalanya ada di dalam website rakan niaga ni. Jadi seperti mana saya cakap tadi, semua benda ni, semua apps yang kita buat ni sebenarnya sangat memberi manfaat, sangat memudahkan untuk kita menjayakan kita punya perniagaan Jadi jangan risau tentang gadget ataupun apa saja tools yang ada ataupun yang sepatutnya ada disediakan oleh Ikhtisas sepenuhnya, insyaAllah. Terus, sini juga kita akan nampak macam-macam informatif yang kita akan dapat, dan dia adalah bersesuaian dengan teknologi terkini lah. Maksudnya kita tak ketinggalan semua bentuk information, semua bentuk apps yang ada ni membantu kita, dan tidak kalah, malah ada yang lebih advance daripada syarikat ataupun agensi-agensi lain yang ada di luar sana. Alhamdulillah syukur kita. Terus, baik. Ini adalah contoh testimoni yang ada bagaimana testimoni yang kita bagi tahu ataupun saya sebut tadi, yang kita ada apa yang kita namakan sebagai mission and vision kita sebagai untuk setiap RN kita ni, kita sangat galakkan dia orang untuk membuat secara konsisten. POI tu Power of Istiqomah, mari tu kita bercakap pasal minimum 4 kes dan recruitment 1 dalam masa sebulan. Jadi di sini kita ada testimoni
seperti kita tengok di sinilah, Nurul Ashikin kita, Puan Nur Azrin, Muhammad Fauzi. Jadi mereka ni dah menunjukkan bahawa dengan sistem yang sedia ada tu, memang untuk mendapatkan sesuatu tu insya-Allah sangat mudah. Dan testimoni yang ada ni menunjukkan bahawa this is something that memang achievable kepada semua. Kepada semua. Walaupun baru orang yang join ni orang yang baru, masuk rakan niaga yang baru. So insya-Allah kita tunjukkan jalan yang mudah bagaimana boleh kita jayakan rakan-rakan niaga baru kita. Terus. Baik. Di sini untuk kita memeriahkan ataupun untuk kita sentiasa nak fit ilmu kepada kita punya rakan-rakan niaga kita. Kita setiap minggu kita ada BOP seperti mana hari inilah, setiap minggu hari Rabu malam. Dan pada setiap hari Jumaat malam, kita ada apa yang kita namakan sebagai sembang santai takaful. Yang ini kita jemput those yang perform, those yang dah berjaya sedikit sebanyak nak tunjukkan bahawa dia boleh buat dan dia sharekan apa sahaja tips yang ada, apa sahaja aktiviti yang dia buat untuk dia capai sesuatu target yang telah disetkan. So dalam kes ni kita boleh dengar nak bagi tahu bahawa setiap rakan niaga kita, masya-Allah, kalau setakat nak dapatkan ilmu tu cukup mudah cukup mudah. Sebab apa? Yang share ni orang-orang hebat orang-orang hebat. Yang share ni orang-orang yang tak kedekut pun dengan ilmu dan dah buktikan bahawa sebenarnya mereka boleh buat, dan bila mereka boleh buat daripada zero to hero, dan sama jugalah kepada rakan-rakan niaga kita yang baru ni, tidak ada yang mustahil. Semua benda insya-Allah boleh kita capai. Jadi kita beri ruang, kita boleh kita adakan platform untuk kita sharekan benda ni. Okey, kita masalah kita kejayaan Okey, di sini bercakap pasal sistem remunerasi kita So kita cakap pasal kita punya mantap, adil, saksama serta berterusan. Baik. Setiap rakan niaga bagi mereka yang baru yang tak tahu sebenarnya seronoknya kita dalam industri takaful ni bukan apa kita kais pagi makan 6 tahun. Orang cakap kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Tapi dapat satu klien, dapat satu prospek, dan kalau berjaya kita convince dia untuk kita jadikan sebagai pelanggan ataupun kita punya klien, insya-Allah kalau paymentnya cantik, dia akan beri pendapatan kita sehingga 6 tahun 6 tahun tuan-tuan So mana kata seolah-olah macam hari ni kalau kita jual satu barang tu, satu kali jual, tapi dia sentiasa beri kita setiap bulan sampai 6 tahun itu antara keunikan. Ini juga adalah antara faktor yang menyebabkan saya terjun ke dalam industri ni, sebab nak bercakap pasal passive income. Passive income. This is something that pada saya ramai yang nak lah sebenarnya, sebab sampai satu masa kita pun dah tak larat nak kerja kan. Jadi kalau kita ada passive income ni mudah so semua orang nak. So passive income tu ataupun pendapatan daripada kita punya sales tu datang daripada mana? Daripada kita punya basic punya commission. Kita ada commission untuk persistency, commission daripada top up. Top up ni sebahagian daripada rider yang ada lah. Nanti kalau tuan-tuan dah menyertai, tuan-tuan akan faham, akan biasa dengan term-term yang ada ni. Jadi 110% selama untuk tempoh selama 6 tahun. Plus top up 1 tahun kita bagi. Jadi ini adalah satu pendapatan yang agak konsisten. Dan insyaAllah selagi mana kita boleh kekalkan personal sales kita, selagi itulah kita akan dapat. Dan kita ada konsep leveraging untuk passive income. Ini yang menjadikan lebih menarik lah. Sebab apa? Sebab adanya insentif rekrutmen kepada level 1 ataupun tier 1, 2 dan 3 dan 4. Dan bagi AD ataupun agency director, pengarah agensi, kita dah ada overriding. Begitu juga kepada managing director ataupun pengarah urusan, ada juga commission overriding, dan commission overriding melahirkan MD pun ada. Jadi kalau nak ambil kira ni masya-Allah. So ini benda yang tidak ada di luar sana. Dalam sistem konvensional yang ada
tidak ada sistem ni. So kita mengamalkan sistem hybrid. 2 enjin dengan 1 enjin. 2 enjin lah power kan. Ya betul. So ya, 2 enjin lagi power. So rebutlah peluang ni ya. InsyaAllah kita akan tunjukkan secara lebih detail bagaimana perkara ni boleh kita capai. Terus. Baik, selain daripada itu ya, sistem remunerasi yang ada dalam Ikhtisas ni ya, kita ada apa yang kita namakan sebagai Retirement Provident Fund, bermula dengan pangkat Senior Executive Partner, Agency Director dan juga Managing Director. So, mana kata kita ada macam EPF lah senang cerita ya, kita cakap pasal retirement punya fund ni. So, sehingga 0.3% produksi kumpulan tahunan dan sehingga 0.6% produksi individu tahunan. Cuma mana kata dalam konteks kita ni, kita dah ada EPF. Maksudnya kita ada simpanan hari tua. Retirement Provident Fund. Ini salah satu daripada inisiatif yang disediakan, sistem remunerasi yang disediakan oleh Ikhtisas. Dan kita ada apa yang kita namakan sebagai AOM, BDE dan BDYE, iaitu Agency Office Maintenance sehingga 60,000 setahun bagi ranking MD, Business Development Expenses sehingga 10,000 setahun bagi level AD dan juga Business Development Young Entrepreneur sehingga 5,000 setahun bagi SCP. So semua insentif ni diberi sebab kita nak pastikan bahawa bila kita menyertai Ikhtisas, kita sikit sebanyak welfare, kebajikan kita terjaga. Ya, dan kita disokong sepenuhnya oleh pihak Ikhtisas, pihak manajemen Ikhtisas yang peka, yang sensitif dengan keperluan bagi setiap rakan niaga yang menyertai kita, insyaAllah ya. Terus. Baik, seterusnya kita nak bagi tahu berkenaan dengan kebajikan dan juga recognition yang ada. Jadi perlindungan takaful kematian berkelompok juga disediakan bagi setiap level AD, MD dan juga EP, SCP ni sebanyak 80,000, 40 dan juga 10,000. Seterusnya perlindungan takaful kemalangan berkelompok 50,000 daripada SCP ke atas. Takaful kemalangan individu dan keluarga MD 300,000, suami anak 10,000, AD 30 suami. Nak bagi tahu ya di sini ya, sebenarnya kita ataupun pihak Ikhtisas menyediakan berbagai bentuk kebajikan ya, berbagai bentuk kebajikan kepada kita punya rakan-rakan niaga kita. Sebab apa? Sebab kita anggap semua ni kita dalam satu family yang besar. Jadi kita sediakan dan kita faham bahawa untuk pengetahuan, untuk makluman, setiap BOD adalah mereka yang terlibat daripada awal ya, dalam industri di mana kita pernah menjadi wakil takaful dan kita tahu apa keperluan, apa kehendak setiap rakan niaga yang ada. Jadi kita menghayati ya. So itu sebab kita boleh sediakan apa bentuk kebajikan yang ada ni. InsyaAllah akan dibuat dan diberi terus kepada mereka-mereka yang layak. InsyaAllah. Terus. Seterusnya. Ini adalah ganjaran ya, ganjaran yang diberi kepada mereka-mereka yang menunjukkan kecemerlangan, yang berjaya di dalam apa yang kita target ataupun apa yang kita set di sini ya, bermula daripada 24 kes ataupun 90,000 FYAC ya, first year annualized collection. So nak bagi tahu bahawa ini benda yang belum di-collect lagi. Kalau kita ada, contoh kalau kita dapat close 500, so FYAC ni makna 500 kali 12 dah ada 6,000 di sana. Untuk kita ke Scotland ya, kita ke Scotland hanya minimum 24 kes saja diperlukan dengan pencapaian FYAC sebanyak 90,000. Masya Allah tuan-tuan ya, cukup mudah ya untuk kita dapatkan ganjaran ni. Dan makna kata bukan sekadar commission yang kita dah tentu-tentu kita dapat on monthly punya basis, tapi pada penghujungnya bila kita wrap up tahun kewangan tersebut, maka bila setiap rakan niaga kita achieve lebih daripada 90,000 ni ataupun minimum 90,000 dengan kes berjumlah 24 kes minimum, maka dia dah layak untuk
untuk melancong percuma. Melancong percuma dengan Takaful Ikhlas best tuan-tuan ya, sebab kita beri layanan 5 star, tak payah bawa apalah kecuali kalau kita nak belilah ya. Kalau tidak, semuanya disediakan. Dan itu untuk Scotland, bagaimana tentang umrah dan Kazakhstan. Dalam kes ni untuk tahun kewangan ni 24 kes saja minimum diperlukan dan 50,000 FYC. Masya Allah, 50,000 ni cukup senang tuan-tuan ya, cukup senang sebenarnya. So kalau dengan sistem yang kita ada ni dan dengan mentoring coaching yang kita ada ni, saya percaya ya, setiap daripada RN baru yang menyertai kita boleh jayakan untuk dapatkan percutian secara percuma ni. Cukup mudah ya. Jadi mana kata sebab apa kita bagi tahu? Sebab cukup mudah bila kita dapat satu kes terus dikalikan kepada 12 bulan. Jadi rebut peluang tuan-tuan. Rugi sangat kalau kita tak achieve. Dan insyaAllah saya percaya that kalau kita commit dalam masa sekarang ni, kita berada pada penggal pertama ya, untuk first half ya. First half, kita ada second half lagi tu ya. Kalau nak achieve 24 kes ni saya rasa cukup mudah. Dan kenapa saya bagi tahu cukup mudah? Dengan sistem yang kita ada, dengan leader-leader yang kita ada, dengan pengalaman yang kita ada, insya-Allah kita akan jayakan setiap rakan niaga kita untuk achieve sekurang-kurangnya umrah pada tahun ni insya-Allah. Terus. Dan ini ganjaran dalam bentuk material lah. Ini kalau RN muda ni, Gen Y ni berminat lah, bukan sekadar untuk melancong ya. Kita juga ya, pihak Takaful Ikhlas dalam kes ni, dalam konteks ni menyediakan 3 buah BMW 3 series ya untuk dibawa pulang. So dalam bentuk apa? Dalam bentuk deposit yang dibayar dan ansuran untuk 6 bulan pertama. So, apa nak bagi? Jadi mana kata untuk latest 3 series punya model diberi dalam bentuk bayaran pendahuluan. So kalau misal kata kereta tu bernilai 300,000. So kurang-kurang kalau untuk keluarkan 10% tak kurang, betul tak tuan-tuan ya? Kalau 10% saja dah 30,000. So 6 bulan yang pertama ini adalah salah satu bentuk galakan salah satu bentuk galakan kepada RN muda ni untuk cuba dapatkan apa yang diorang impikan. Ramai peminat ni model ni ya. So ini salah satulah insentif yang kita bagi. Terus baik. Di sini selain daripada apa yang saya sebutkan tadi ya, berkenaan dengan kita punya commission dan berkenaan dengan kita punya overriding, di sini kita ada additional tambahan pendapatan sehingga berapa persen? 15% tuan-tuan ya. So macam mana nak dapat tu? Okey, di sini kita ada apa yang kita namakan sebagai Mari Club Power of Istiqomah. So maknanya Istiqomah. So potensi tambahan pendapatan tahunan. Contoh di sini ya, kalau misal kata kita secara konsisten buat 2 kes sebulan. 2 kes saja sebulan tuan-tuan. 2 kes, masya-Allah, senang sangat. 2 kes sebulan. So maksimum boleh kumpul sehingga 3,900. Dalam simulasi ataupun kes kedua, situasi kedua, kalau setiap RN berjaya mendapatkan 4 kes sebulan dan buat 1 rekrutmen. So dalam kes ini dia dah achieve Mari lah ya. So dia akan dapat tambahan sebanyak 7,800. Dan kalau dia superb ataupun dia boleh maintain dia punya achievement sebanyak 8 kes sebulan dan 1 rekrutmen, dia akan dapat yang tertinggi, ganjaran tertinggi sebanyak 15 hingga 15,800 setahun. Jadi tuan-tuan bayangkan yang kita dapat, komisen dan sebagainya, kita juga berpeluang nak dapatkan tambahan pendapatan tu dengan syarat kita ada istiqomah lah ya. Okay. Dan yang kedua, power of recruitment untuk RN baru ni. So kalau misal kata kita dapat insentif ni untuk rekrutmen RN baru ya, kita dapat merekrut 6 RN dalam masa setahun, ada additional ada tambahan 2,000. Bayangkan ya,
Orang nak bagi duit 2,000. Tempoh 1 April sehingga 31 Mac. Dalam tempoh setahun 6 RN kita dapat tambahan 2,000. Dan kalau kita secara konsisten dapat 12 RN dalam tahun keuangan tersebut, tambahan sebanyak RM 4,000. Masya Allah. Jadi bayangkan ya tuan-tuan kita selain daripada kita punya berbagai bentuk insentif yang ada, ini adalah satu lagi ganjaran tambahan yang diberi oleh pihak Ikhtisas Hebat tuan-tuan Tidak ada di luar sana. Jadi jom ramai-ramai kita masuk. Terus? Baik, di sini kita nak tunjukkan ini adalah antara aktiviti yang dijalankan. Kita sentiasa ada aktiviti yang kita jalankan kita jalankan untuk memastikan kompetensi setiap RN kita, leader kita dan siapa saja yang join ataupun yang menyertai Ikhtisas. Jadi di sini sebagai contoh kita ada Dream Chaser, Anchor Boss Charity pada 7 Mac, kita ada Dream Chaser, Anchor Boss Nilai kita buat pada 29 Februari. Dari masa ke semasa kita akan review, kita akan buat aktiviti, semuanya adalah untuk anda sebagai RN di dalam Ikhtisas. Terus? Baik. Selamat datang ke Bos untuk Usahawan Muda Program. Di sini kita juga ada buat aktiviti di Kelana Resort tempoh hari dan setiap aktiviti kita ni dikira kita ambil kira ataupun dikira CPD hours ni. Ini adalah salah satu KPI yang kita perlu meet. Jadi setiap aktiviti yang kita jalankan consider macam di-recognize lah untuk aktiviti itu. Jadi setiap masa ada sahaja aktiviti untuk kita pastikan supaya RN kita sentiasa dalam mood yang terbaik untuk berjaya, untuk menjayakan dan berjaya insya-Allah. Terus? Baik. Di sini juga kita sediakan modul khusus untuk rakan niaga baru. Jangan risau tuan-tuan kalau kita ada rakan niaga baru yang join, yang menyertai kita, bermacam-macam modul yang kita sediakan, modul khas dan juga aktiviti, juga kursus yang kita sediakan sebagai orang baru, apa yang kita namakan sebagai career induction program. Di sini kita akan pastikan bahawa mereka ni kompeten. Mereka ni kompeten untuk buat presentation kepada prospek-prospek mereka. Jadi sebelum mereka keluar berjumpa sebelum mereka membuat temu janji dan sebagainya, kita kena pastikan ataupun kita akan make sure that dia orang kompeten, dia tahu apa produk, dia orang tahu bagaimana nak bermula, dia tahu bagaimana nak bermula. Jadi tidaklah mereka tu macam bila dah join nak buat bagaimana nak cakap dan sebagainya. Jadi kita akan pastikan bermacam-macam modul yang disediakan untuk pastikan setiap rakan niaga kita kompeten untuk buat presentation. Dan ini sebagai contoh kita ada Zoom punya meeting dengan Tuan Jurisa Selapang daripada kita punya Vice President di Takaful Kelas. Ada juga product brainstorming daripada kita punya BOD sendiri. Ini antara aktiviti yang ada. Dan di sini juga kita menggalakkan setiap kita punya RN untuk explore berbagai-bagai bentuk apps yang boleh digunakan pakai, antaranya termasuklah Job Malaysia ni, yang mana ini adalah salah satu apps yang boleh kita gunakan, kita explore untuk dapatkan lebih ramai rakan niaga baru. So kita akan tunjuk, kita akan ajar bagaimana dan cara mana boleh kita optimumkan peluang yang ada. Terus? Baik. Di sini gambar ni diambil di Kelana Resort, tak silap saya. Barisan MD dan juga agensi director yang ada di Ikhtisas. Semuanya berpengalaman untuk pengetahuan tuan-tuan semua. Mereka ni semua berpengalaman. Walaupun Ikhtisas adalah sebuah company yang dikategorikan sebagai
setahun jagung dalam industri syarikat tu sendiri ya. Tapi pendukung-pendukung, watak-watak yang ada di dalam Ikhtisas adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Consider otai lah, orang sebut otai ni. Jadi insya-Allah tidak ada masalah sebab orang cakap ya, semua benda ni apa yang kita buat ni kita dah faham, dah well versed dah. Tidak ada masalah berkenaan dengan bidang ni sendiri ya. Orang-orang yang sangat berpengalaman. Terus dan bagi setiap rakan niaga baru ya, kita akan kumpulkan ya, kita akan buat satu apa yang kita namakan sebagai buddy system ya. Kita just nak make sure that supaya rakan-rakan niaga kita yang baru ni dapat exposure yang mencukupi. Mereka tu dapat panduan, dapat galakan dan sebagainya. So dalam buddy system ni mereka akan dimonitor secara dekat, akan di closely monitor oleh rakan niaga yang lebih senior supaya mereka tidaklah terkontang-ganting ya, tak tahu apa nak buat dan sebagainya. So buddy system ni kita buat nak pastikan supaya mereka sentiasa mendapat bimbingan berterusan sehinggalah mereka dah boleh independen lah, boleh berdikari insya-Allah. Baik. Kita juga ada membuat beberapa kolaborasi ya, bersama dengan pihak zakat, zakat Selangor dalam konteks ini zakat Selangor dan juga zakat wilayah. Kita adakan satu sesi yang mana kita melatih asnaf-asnaf yang ada yang berminat untuk menjadi wakil takaful dan ini adalah salah satu bentuk apa yang kita namakan social punya responsibility lah pihak Ikhtisas. Kita cuba nak menggarap, kita cuba nak membantu mana-mana asnaf yang berpotensi, yang berminat untuk menceburi bidang takaful ni. So alhamdulillah kita ada beberapa testimoni ya, pihak-pihak asnaf yang telah berjaya sebelum ni. Di sini kita juga ada, boleh kata ya, kalau setiap minggu tu kalau melalui Zoom punya apps ni memang setiap minggu kita ada BOP yang mana kita buat ni untuk memudahkan rakan niaga baru kita. Kalau kita ada rakan niaga, prospek rakan niaga yang boleh kita ajak dan kita tak tahu macam mana nak bercerita dengan dia, makanya setiap Rabu just allocate masa untuk kita dengarkan sesi BOP ni daripada semua AD, semua MD yang ada, board yang ada. Jadi kita sentiasa ada tempat untuk kita rujuk. Ini isu dia. Setiap hari Rabu malam kita ada program BOP untuk memudahkan rakan niaga baru kita mendapat pendedahan. Terus. Baik, ini antara slide yang menarik ya, ataupun slide yang menunjukkan career path, bagaimana seseorang rakan niaga kita boleh mendaki tangga kejayaan, bermula daripada rakan niaga eksekutif, apa yang kita namakan sebagai executive partner, daftarkan bisnes di SSM, kemudian requirement hanyalah kita perlu seat untuk exam TBE dan potensi pendapatan ya bagi setiap EP ni sehingga 2,500 dan lebih ya, terpulang pada berapa usaha yang diletakkan dekat sana. So daripada EP dia akan naik tingkat kedua, ini kita namakan sebagai apa, rakan niaga eksekutif ataupun senior executive partner SCP. Jadi yang menariknya di sini, setiap EP kita ya, setiap partner ataupun executive partner kita achieve ataupun capai saja FYEC 30,000 dengan PR 85%, secara automatik ya, tak perlu nak apply, tak perlu nak buat apa, dia akan secara automatik layak untuk naik ke satu lagi tahap, satu lagi tingkat kepada SCP. Dan potensi di sini jauh lebih besar. Sebab apa? Sebab di sini dia dah layak untuk mendapat recruitment incentive ya, yang saya sebutkan tadi. So daripada SCP teruslah kepada AD, di mana keperluan adalah FYEC 450,000. Ini adalah collection ataupun production, team punya production group punya production. Sekurang-kurangnya kena ada 5 SCP level 1 direct unit.
dia, dan 85% persistency punya rate CE untuk sumbangan, mana collection effectiveness. So di sini potensi pendapatan bagi sistem ED ni kita jangkakan bermula daripada 40,000 ke atas ya. Jadi dengan step yang betul, dengan tunjuk ajar yang betul, dengan apa yang telah kita sarankan sebelum ni, just follow saja, insyaAllah apa yang kita target kita akan dapat. Dan daripada AD dia boleh naik ke MD ya, Managing Director. Dan di sini keperluan adalah FOAC 900,000. Ini adalah group punya production, dan ada keperluan untuk dia merekrut minimum 2 agency director, 15 senior executive partner dengan 80% kadar persistency untuk 2 tahun. Dan finally, ini dia berpeluang untuk menjadi ahli lembaga pengurusan. Sebab apa? Sebab dia diberi peluang untuk membeli saham bagi syarikat ikhtisas ni sendiri. Jadi tengok ya tuan-tuan, insyaAllah di sini kita beri peluang sehingga tahap tertinggi. Yang mana kalau kita di luar sana, saya tak fikir kita ada peluang yang macam ni hebat. Jadi rebutlah ya, tengoklah ya. Di sini sangat-sangat transparent, sangat-sangat transparent. Kita boleh nampak pergerakan macam mana nak naik, dan juga sehingga ke akhirnya kita berpeluang untuk menjadi salah seorang shareholder dalam company ikhtisas, insyaAllah. Terus. Baik, ini adalah senario MD, AD, ACP bagi tahun pertama bagi yang merekrut ya. So kita mula sebab apa ACP, kalau EP belum ada apa-apa rekrutmen. Kita tunjuk di sini senario atau situasi yang pertama jika kita hanya merekrut seramai 2 orang. So 2 orang sama juga dia akan merekrut 2. So sini situasi di sini adalah 1, 2, 4, 8 dan 16. Jadi dengan production FYC sebanyak 30,000 setahun. Ini orang malas ya, orang malas ni. Dia buat 30,000. So dalam ni kita tahu kalau misal kata dia teruskan dengan macam tu punya simulasi untuk tahun pertama ini ke malas lah, ke malas punya kerja. Jadi ada pendapatan sehingga 28,500 berbagi 12 kurang lebih dalam hampir 2,400 macam itulah, 2,400. Tapi kalau misal kata dia naikkan daripada FYC 30 kepada FYC 60,000. Maksudnya production tu dia naikkan sekali ganda, tapi masih dengan konfigurasi yang sama, 1, 2, 4, 8. Mana setiap daripada kita hanya rekrut 2 orang saja. So di sini kita akan nampak dia punya jumlah naik sekali ganda. So hampir kepada 5,000 sebulan pendapatan. Tapi tuan-tuan tengok di sini tengok di sini. Kita janganlah tengok yang paling rendah. Kita cuba buat satu yang saya rasa sangat reasonable. Dalam masa setahun, rasa-rasanya boleh tak kita rekrut 5 orang? 5 orang saya rasa sangat-sangat possible, sangat-sangat munasabah, sangat-sangat reasonable. So kalau dalam situasi kita buat simulasi, kalau kita berjaya merekrut 5 orang sahaja dalam masa setahun, tapi sales hanyalah 30,000. Ini pun kategori malas lah, tapi tak apalah. Tapi sebab kita ada 5 kepada 25, 105 dan seterusnya. Jadi di sini kita nampak peningkatan yang drastik akan berlaku di sini, iaitu sebanyak 303,000 terkumpul dalam masa setahun. Dalam sebulan lah, nampak dekat sana dah jadi 25,000. So di sini kita gunakan formula apa? Kita hanya merekrut 5 orang sahaja. 5 orang ni kalau ambil kira sebenarnya bukanlah sesuatu benda yang mustahil, bukanlah sesuatu benda yang terlalu susah. Ini antara kita nak dan tak nak saja. Tapi kalau dalam simulasi kedua, kita naikkan kepada 60,000. Masya Allah. Jadi tuan-tuan di sini pun akan terkejut. Tengok macam mana peningkatan yang ada. Dah jadi 600,000. Bermakna sebulan lebih 50,000. Ini peringkat SCP saja tuan-tuan. Kalau kita ambil di peringkat agency director, di sebelah kanan sana kita nampak dikatakan nampak di sana bagaimana peningkatan berlaku. Masya Allah.
terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kita katakan adakah ini hanya sekadar bulan dan bintang, tak. You tengoknya hanya 5 sahaja. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak merekrut hanya 5 orang sahaja. Ya. Dan hasilnya marvelous. Hasilnya magnificent. Ya. Sesuatu yang keajaiban akan berlaku. Ya. Jadi dengan cara macam ni, gunakanlah pendekatan yang bijak untuk kita dapatkan hasil yang lumayan. InsyaAllah. Teruskan. Sini kita nak tunjukkan bahawa apa yang saya sharekan tadi ya. Di sini adalah testimoni ya. Ini adalah report ya. Report dalam tempoh 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan ya, kita tengok setiap daripada rakan niaga kita walaupun baru tapi dah menunjukkan satu penghasilan yang sangat-sangat memberangsangkan. Ya, daripada kes contoh yang pertama Tengku Nurdiana di sini kalau kita tengok April, Mei, Jun. So total Jun dia dah dapat 64 kes dengan FYC 124,000. So ini adalah actual lah, yang sebenar, data yang sebenar. Kita nak beritahu the first 30 ni. So even dalam masa 3 bulan pertama walaupun dalam tempoh PKP, tapi kalau kita buat, insyaAllah kita ada rakan niaga yang boleh buat sehingga 64 kes sebulan pun ada ya. Kalau nak ambil kira dalam keadaan biasa, insyaAllah kita rasa mana boleh nak dapat macam tu ya. Tapi sebenarnya benda tu ada ya, testimoni dah ada. Saya pun sebelumnya kalau nak dapatkan cakap 10 kes sebulan tu rasa wow, dah 10 kes tu dah terlalu banyak. Kita rasa pada masa sebelum ni. Tapi yang menariknya dan yang menakjubkan, dalam tempoh PKP ni orang boleh dapat 30-40 kes ya. Jangan terkejut ya. Saya nak bagi tahu sebenarnya semua ni possible. Tapi dalam apa yang kita tunjukkan tadi tu 30,000 tu, masya-Allah, 30,000 tu kalau betul, kalau kita buat persenasi sebenarnya orang cakap apa ya? Celah gigi bulan. je. Satu bulan. Dalam sebulan pun kita boleh dapat ya. Tapi di sini kita dah tunjukkan bahawa rakan niaga kita ni boleh buat jauh lebih baik, dan sebenarnya 30,000 itu adalah satu jumlah yang pada saya, kita dalam konteks kita punya ikhtisas ni apa ya, kita nak pendapatan yang tinggi walaupun kita tidak membuat sales yang tinggi. So kita nak pendapatan seperti mana orang buat MDRT, TOT, tapi kalau kita bijak, kita gunakanlah pendekatan ataupun kita gunakanlah pelbagai insentif yang ada dalam ikhtisas ni untuk kita achieve pendapatan yang tinggi macam tu. Ya, melalui recruitment insentif dan juga overriding yang ada. Terus. Cik Syah. Yeah. Baik. Kami di ikhtisas ya, memang nak pastikan bahawa setiap daripada rakan niaga kami berjaya mendapatkan hasil yang baik, berjaya dalam merealisasikan impian dan sebagainya. So kita ni umpama macam sepohon pokok lah ya. So kita kena kuatkan kita punya tim, kita kena ada rakan niaga yang bagus, yang strong. Tapi nak pastikan bagaimana mereka berjaya, kita kenalah sediakan apa yang sepatutnya, infra dan sebagainya. Pengalaman saya sendiri mengajar ya, sebenarnya kalau kita bagus macam mana pun, tapi kalau kita tidak ada fasiliti, kita tidak ada infra yang bagus, kita tidak ada kemudahan yang sepatutnya, susah untuk kita berjaya. So dalam kes ni, insyaAllah kami faham. That's why BOD yang ada semuanya bermula sebagai wakil takaful. Jadi kita faham apa keperluan dan kehendak setiap rakan niaga. InsyaAllah kami sediakan apa yang sepatutnya untuk menjayakan setiap rakan niaga kita supaya mereka capai apa yang diimpikan. Ya, jadi hasil yang baik semestinya daripada akar, daripada tim yang bagus, yang baik ya. InsyaAllah. Terus. Baik, okey. Investment kita bercakap pasal investment ni. Kalau misal kata kita nak buka satu perniagaan takaful di sini ya, apa yang kita perlukan ya, untuk kita branding saja model perniagaan ya, kita perlukan kurang lebih dalam 100,000.
untuk legal untuk perundangan kontrak dan perundangan 50,000. Untuk rekrutmen bos istiqomah dan sebagainya insentif 50,000. Jualan pembangunan kemahiran 100,000. Latihan modul tenaga pengajar 100,000, bla bla. Dan kita sebenarnya untuk startup pelaburan penuh kita perlukan antara 830 hingga 980,000. So, tapi di ikhtisas bila kita menyertai takaful ni, bila kita menyertai ikhtisas sebenarnya daripada 980,000 kita tolak 800,000. Sebab apa? Sebab ikhtisas dah tanggung sebenarnya. Ikhtisas dah buat pelaburan pun. Jadi daripada 180 tinggi, 170 masih tinggi. Nah, sebenarnya 10,000 sahaja kalau kita nak menyertai takaful ni Tapi adakah kita cukup duit kalau kita cakap 10,000? So sebenarnya pelaburan rakan niaga sistem perintas yang lengkap teratur ni sebenarnya bukan 10,000 tuan-tuan Dalam konteks kita ni sebenarnya hanya 100 saja, bayangkanlah. 100 kita nak buka bisnes mana yang dapat. Tapi percayalah dengan RM100 yang kita ada ni, apa yang kita dapat bagi orang yang menyertai kita menyertai kita untuk 100 yang terawal, kalau kita buat tindakan segera, insyaAllah dengan RM100 macam mana kita nak menjayakan dia, kita akan pastikan bahawa dia diberi konsep knowledge yang sesuai, product knowledge. Kita akan latih dia melalui bermacam-macam aktiviti, macam-macam mentoring skill yang kita akan ajar. Dan ini semua kita akan buat hanya dengan pelaburan sebanyak RM100. Hanya RM100 tuan-tuan Bayangkan begitu mudah untuk berjaya dalam ikhtisas. Terus, jadi bukan diskaun itu saja yang kita nak bagi Kita sebenarnya ada satu lagi skim, apa yang kita namakan sebagai allowance scheme skim grant yang kita sediakan bagi mereka yang tidak ada modal untuk bergerak. Jadi ini adalah satu insentif lagi yang kita sediakan. Antara 30 hingga 180,000 tuan-tuan So apa bendanya tu Baik. Ini untuk pengetahuan pihak Takaful Ikhlas Family Berhad ada menyediakan setup grant untuk external leaders kepada leader-leader di luar sana yang nak menyertai kita dengan sistem kita yang begitu mantap, yang begitu baik. Kalau ada yang nak menyertai, kita ada setup grant untuk mereka. So jumlahnya berapa tu? Terus? Baik. Kita ada skim 1 bermula dari bulan, 2, 9,000 dan 3 sehingga 15,000. Bayangkan tuan-tuan kalau tuan-tuan bergerak daripada company A kepada kita, tak kisahlah company apa saja So kita sediakan skim tu. Untuk yang pertama sehingga 6,000 sebulan, yang kedua 9,000 dan yang ketiga 15,000. Jadi ada term and condition yang perlu tapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita dah sediakan bagi mereka-mereka yang berminat, boleh terus hubungi kita dan kita akan bagi tahu apa keperluan yang ada. Sebenarnya cukup mudah bagi mereka yang nak menyertai kita dan kita sediakan grant ni selama setahun. Terus. Okay, ini antara requirement bagi leaders financing punya scheme, antara requirement yang perlu di comply. Sebenarnya kalau yang dah terlibat tu pada saya cukup mudah lah. Dan selain daripada scheme untuk leader, kita juga ada setup grant untuk external agent kepada mereka yang nak menyertai sebagai wakil takaful ataupun biasa kita sebut sebagai ejen takaful ni lah. Di sini ada 3 skim bermula daripada 2,500 sebulan, 5,000, 3,500 dan tertinggi sehingga 5,000 sebulan. Yang mana requirementnya Masya Allah sangat-sangat mudah Apa yang kita perlukan hanyalah seperti biasalah kalau untuk menyertai takaful ni kena ada TBE, hanya SPM buat masa ni dan ke atas lah. Dan yang lain-lain tu again sangat mudah untuk di-achieve, sangat mudah untuk kita capai. Jadi, rebutlah peluang sementara masih ada, sementara dana ni masih wujud. Rugi sangat kalau misal kata anda-anda di luar sana yang berminat untuk mencuburi bidang takaful tapi tiada modal permulaan. Jadi, rebutlah peluang ni. Perlu diingat ini adalah
grant yang diberi jika kita achieve term and condition, tak termasuk commission dan lain-lain insentif. Ya. Jadi sangat mudah tuan-tuan ya. Jadi rebutlah peluang sebab hanya di Takaful Ikhlas yang menyediakan skim yang macam ni, yang mudah macam ni lah senang cerita ya. Yang sangat mudah untuk kita kecapi. Jadi sebagai wrap up ya, ataupun sebagai conclusion daripada apa yang telah saya sebutkan tadi, jangan tunggu lama-lama tuan-tuan ya, dengan pelbagai insentif, dengan pelbagai app sistem yang kita sediakan untuk menjayakan setiap rakan niaga kita. Rugi sangat kalau kita tak grab, kalau kita tak rebut. Jadi war-warkan kepada kawan-kawan kita di luar sana, mana-mana yang terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang ni, mana-mana yang telah berhenti kerja dan sebagainya, rebutlah peluang yang ada. Banyak sangat peluang, banyak sangat ruang dan peluang untuk kita explore dalam perniagaan takaful kita. Apalagi kalau kita bernaung di bawah Ikhtisas, insyaAllah ya. Jadi saya bukakanlah kalau ada apa pertanyaan untuk saya, mana-mana yang boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Dan kalau tidak pun boleh hubungi terus kami di Ikhtisas untuk kita terus berkomunikasi dan kita jawab apa saja persoalan yang ada, insyaAllah. So, terima kasih Encik Syam. Alhamdulillah program kita pun sudah sampai ke penghujung 10.48. Mungkin kita boleh ambil satu atau dua soalan daripada kita punya audience untuk kita tanyakan terus kepada Encik Insya Dahlan. Saya persilakan kepada mana-mana rakan niaga kita yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui chat room ataupun melalui Zoom chat room, ataupun terus bertanya secara live kepada Encik Isyam. Saya silakan. Semua dah clear kot. Nampaknya macam semua dah clear ni ya, Cik Isyam. Cuma mungkin satu soalan. Ada nak tanya? Oh, banyak yang mengucapkan tahniah dan syabas kepada Cik Isyam atas persembahan malam ni. Saya rasa sangat clear presentation ya. Tahniah diucapkan kepada Cik Isyam ya. Sangat clear presentation malam ni. Dan kita harap dengan presentation ni lebih ramai orang yang akan menyertai Ikhtisas, dan insyaAllah kita akan orang kata video ni kita akan kekalkan dekat dalam YouTube. Jadi mana-mana individu yang nak lihat video ni sekali lagi boleh terus orang kata melawat website ataupun YouTube Ikhtisas untuk mungkin satu kita bagi peluang Cik Syam untuk kata-kata akhir kepada semua rakan niaga kita dan juga rakan niaga baru. Cik Syam, kalau boleh sepatah dua kata yang terakhir daripada Cik Syam sebelum kita tutup program kita. InsyaAllah. Akhir kata, percayalah ya, ajaklah kawan-kawan kita di luar sana. Saya sendiri pun kalau nak ambil kira sebelum ni tidak ada masalah tentang kehidupan kita, cukup serba mencukupi. Tapi ada ramai di luar sana yang mencari sesuatu kelainan mungkin ya. Jadi boleh kita war-warkan tentang ruang dan peluang yang ada. InsyaAllah kalau kita ada kemahuan, di situlah ada jalan ya. Jadi war-warkan. Ramai di luar sana yang perlukan seperti mana yang kita ada sekarang ni lah. Jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi lah kepada pihak pengurusan Ikhtisas yang telah memberi peluang kepada saya untuk share apa yang tak sepertinya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik untuk Encik Isyam malam ni walaupun tak nampak muka beliau malam ni tetapi presentation yang sangat hebat. Dan Alhamdulillah anda semua rakan niaga boleh hubungi Encik Muhammad Isyam Dahlan kalau ingin menyertai agensi beliau di Rawang Cik Syam Ya, betul. Dan saya harap kalau mana-mana rakan niaga nak menyertai di satu Malaysia pun boleh. Di mana-mana di satu Malaysia kita ada berbagai cawangan kita di Kota Baru, ada di Sungai Petani, ada di Ipoh, kita di Shah Alam, kita ada juga di sebelah Johor Baru, Senai, Batu Pahat. Jadi Sabah dan Sarawak juga. InsyaAllah itu saja pada malam ini kita punya Business Opportunity Seminar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Isyam Dahlan. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan masa yang sama. Tetapi jangan lupa
hari Jumaat malam ni kita akan ada special presentation daripada rakan niaga kita yang baru menyertai Ikhtisas tapi dah mencapai pencapaian 8 ke 10 kes sebulan. InsyaAllah kita tunggu hari Jumaat ni sama-sama kita sertai YouTube Ikhtisas. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi menjadi juara matlamat yang murni di batas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi ria.